Salam Malaysia Baru, Buletin 9 UTTV, saluran Harmoni Sokmo, 3 Mei 2012. Rata-rata rakyat Kelantan yang ditemui di sekitar Kota Baru hari ini menolak sikap kerajaan yang mempergunakan media kawalan mereka dalam menyampaikan isu politik mereka sehingga tidak memikirkan kesan terhadap anak-anak bangsa sendiri. Penyiaran gambar lucah berunsur politik di muka depan akhbar di saluran-saluran televisyen semalam mendatangkan kegelisahan ibu bapa. Buletin 9 UTTV menemui beberapa responden bagi mendapatkan pandangan mengenai hal ini. Sekumpulan pemandu teksi di Kota Baru ketika ditemui jelas tidak bersetuju dengan apa yang berlaku. Menurut Encik Ahmad Ilyas, ianya ketara merosakkan akhlak anak-anak zaman ini. Beliau berharap pihak kerajaan membendung perkara-perkara yang sedemikian. Merosakkan akhlak anak-anak pada zaman ini. Lepas tu harapan ke macam mana, sepatutnya macam mana? Harapan kami agar pihak kerajaan membendung perkara yang demikian. Sabaruddin Yassin menjelaskan akhbar milik kerajaan tidak prihatin dengan masalah moral anak-anak. Beliau berpendapat perkara seperti ini sepatutnya ditapis terlebih dahulu. Bagi saya, buat masa sekarang ni, akhbar yang tidak begitu prihatin masalah tunjuk masalah akhlak mora-mora anak-anak muda sekarang ni. Jadi masalah dengan pendedahan orang dan artis-artis. Jadi sepatutnya benda-benda lagi ni kerja prihatin. Tidak membuat perkara-perkara sebuah moment. Lebih baik tapis dulu sebelum pada syar. Ketika ditanya mengenai kesan perkara tersebut terhadap anak-anak, beliau bersetuju kesan buruk memang wujud secara tidak langsung. Perkara ini kurang berlaku pada zaman ibu bapa dahulu. Tetapi anak-anak hari ini, mereka nampak melalui akhbar-akhbar dan televisyen yang mudah dicapai. Beliau juga meminta kerajaan menilai kembali apakah yang mereka telah lakukan. Memang secara tak langsung lah kesan sampingan tu memang ada. Memang ada lah. Ada. Sebab contoh pada dulu, ibu bapa tidak terdedah sangat dengan masalah sosial. Sehingga benda-benda buruk pun tak berlaku. Jadi sekarang ni memang tak boleh. Jadi anak-anak belajar daripada benda yang dia nampak di akhbar-akhbar seumpamanya. Jadi diminta pihak kerajaan menilai kembali yang baik-baik sebelum daripada tunjuk yang benda-benda yang tidak elok seorang. Okey, terima kasih. Seorang lagi warga Kota Baru, Ismail Mat, kesal apabila diajukan perkara tersebut. Katanya perkara tersebut tidak comel. Ianya lebih menampakkan keburukan yang tukang dedah daripada yang didedah. Generasi macam mana? Kami nampak keburukan kita tu. Tak comel lah. Bagi saya tidak comel lah. Tak comel lah. Jadi Pak, cadangan Nabil bagaimana masa depan tu? Benda-benda lagu tu tak boleh nak heboh mana. Nah, itu pribadi dia. Kalau kita nak Jadi kalau nak heboh pun tak payah tubik gambar ke kan? Tapi gambar masalah gambar. Jadi memang terdapat kesan lah pada anak-anak kita, murid-murid sekolah. Yang terdedah. Contoh gambar lucah-lucah ni. Tambah beliau lagi, perkara tersebut sudah banyak kali berlaku. Tetapi apabila melibatkan pendedahan orang politik, ianya lebih memberikan kesan kepada anak-anak dan pelajar sekolah.
Ini bukan soal taksub politik, tetapi perlu difikirkan anak-anak kita sendiri. Benda tu benda saya kira benda ni bukan banyak deh. Tapi bukan hak banyak lucah tu benda bukan hak bukan orang terlibat dengan orang politik. Terlibat orang politik bukan kita taksub ke parti mana-mana. Tapi kena fikirlah untuk anak-anak tu. Anak-anak benda lagu ni. Terima kasih deh. Seorang lagi pembaca akhbar berita harian ketika ditemui turut menyatakan pendapat yang serupa. Apabila gambar tersebut disebarkan kepada umum, ianya bukanlah satu perkara yang baik. Kawan. Jadi asal tak sesuai juga. Kita ramai yang melihatnya. Ramai melihat pada keseluruhannya kalau dipaparkan kepada umum ni tak apa molek lah. Beliau turut bersetuju kesan terhadap anak-anak yang paling penting. Beliau juga bersetuju penyiaran gambar tersebut adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi memang ada tak kesan dia kepada anak-anak kita? Mungkin juga ada. Mungkin juga ada. Kita yang boleh tahu apa-apa lah. Itulah. Jadi cadangan pakcik sebenarnya untuk di masa-masa yang akan datang, bagaimana untuk mengelakkan perkara ni? Ada yang memberi cadangan isu tersebut boleh dibahaskan, tetapi penyiaran gambar tersebut perlu dipikir semula. Perlu dipikir semula. Mungkin tak hidup lah. Pada rumah ramai yang boleh buat kita tahu. Jadi pakcik tidak setuju lah kerana dia memberi. Okey, terima kasih. Kerajaan Kelantan menuntut 5 perkara sempena kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam lawatan rasminya ke negeri ini bermula esok. Exco Kerajaan Kelantan Dr. Mohamed Fazli Hassan berkata Perdana Menteri perlu meluluskan tuntutan kerajaan negeri berhubung pemberian royalti petroleum. Katanya lagi pada masa yang sama kerajaan pusat juga amat wajar menyediakan bajet pembinaan lebuh raya Kota Baru Gua Musang dan lebuh raya Pantai Timur yang telah ditarik balik pembinaannya. Beliau berkata demikian pada sidang media khasnya di Kota Darul Naim di sini sebentar tadi. Selain itu katanya pusat juga perlu membantu kerajaan negeri untuk pembinaan stadium bagi menggantikan yang sedia ada, memandangkan sokongan rakyat terhadap bidang sukan di negeri ini semakin meningkat. Kerajaan pusat juga seharusnya menunaikan permohonan kerajaan negeri untuk menaik taraf lapangan terbang di samping menyediakan bantuan untuk pembinaan perlabuhan dan lapangan terbang bertaraf antarabangsa. Sambungnya lagi, Perdana Menteri sendiri pernah mengisytiharkan negeri ini paling miskin di Malaysia. Sewajarnya bantuan dan perhatian diberikan secara khusus. Selaku pengamal media yang berpusat di Kelantan, Buletin 9 UTTV mendapatkan pandangan Haji Sobri Syafi'i selaku pengerusi UTTV akan tuntutan yang perlu diambil kira oleh seorang Perdana Menteri di mana ianya boleh melonjakkan imej Perdana Menteri itu di mata pengamal media. Rakyat Kelantan sebangga sekiranya tuntutan-tuntutan yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan di bawah pimpinan Yang Berhormat Tengku Ni Aziz, terutamanya yang menjadi isu sekarang ialah isu royalti minyak yang diperjuangkan oleh Yang Berhormat Datuk Usman Musa supaya kerajaan Malaysia memberi hak royalti seperti mana
yang telah didedahkan oleh Yang Muhammad Yaakob Razali pada satu ketika dulu adalah menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan memberi royalti minyak kepada kerajaan Kelantan. Selain tuntutan royalti petroleum, pengerusi UTTV juga berharap lebuh raya Kuala Krai, Gua Musang dan Pahang juga diselesaikan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya juga ingin menyeru kepada Yang amat berhormat Datuk Seri Najib sepenuhnya lawatan beliau ini supaya beliau meluluskan dan melaksanakan lebuh raya Kota Baru, Gua Musang, Kejerantuk dan Bentuk sebagaimana yang menjadi kehendak rakyat Kelantan, kerana lebuh raya ini telah pun diluluskan di zaman Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Menyambut kehadiran Perdana Menteri, Bulletin 9 UTTV mendapat maklumat NGO di negeri Kelantan merancang untuk melakukan demonstrasi atau gimmick yang bertujuan menarik perhatian Perdana Menteri itu akan tuntutan-tuntutan oleh Kerajaan Kelantan. Kru Bulletin 9 UTTV berjaya menyusup ke lokasi perjumpaan mereka yang terletak di Hotel Rauda. Allahumma qad kafaitana fi ma'dina wa karina fi hadrina wa mustaqbalina. Mesyuarat yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Fatah Mahmud, Esko Pembangunan Insan Belia, Sukan dan NGO itu dikatakan akan mengembleng anak muda Kelantan melakukan sesuatu bagi menyambut kehadiran Perdana Menteri Jumaat ini. Dalam satu bual bicara di studio UTTV malam tadi bersama peserta bersih 3.0 dan sukarelawan perubatan bersih 3.0 kru UTTV sepakat mencabar Azmin dan Anwar hadir ke studio bagi menafikan bukti dari pihak UTTV sendiri di mana mereka lah orang yang bertanggungjawab menyediakan alasan kepada Barisan Nasional bagi menembak bom asap dan air kimia sekaligus detik-detik keganasan kepada Perhimpunan Bersih 3.0 itu. Okey, baiklah, saya nak ulas mengenai pendedahan Abah. Mengenai adakah polis sengaja dengan memberi laluan kawat berduri itu dibuka. Sebenarnya kalau kita pergi pada perbahasan yang peringkat tertinggi, kalau kita nilai balik kepada golongan-golongan yang bijaksana yang menjadi pencatur kepada dunia, kalau kita ada sejarah sebelum bom atom itu digugurkan di Hiroshima, okey, sesuatu yang mereka mahu buat, sesuatu benda yang mereka mahu buat sebelum meninggalkan satu sejarah, mereka akan create reason dulu. Sebelum dia jatuhkan bom atom tu, dia create reason dulu. Apakah reasonnya? Pearl Harbor diserang. Okey, mereka boleh menentang pada ketika itu, tetapi mereka menentang dengan keadaan yang sabotaj tertentu menyebabkan tentera di Pearl Harbor tu kalah dan dijadikan alasan itu untuk mengebom Hiroshima. Jadi orang-orang yang tinggi, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bangsa-bangsa genius, mereka hanya akan membuat alasan. Okay, alasan WTC itu roboh untuk menyerang Iraq. Okey. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya terhadap pelanggaran benteng. Okey, mereka hanya menunggu dan menunggu benda tu dan silakanlah buat alasan tersebut. Kita alu-alukan bagaikan nyiru, tak kecil tapak tangan tu nyiru kita tadahkan. Sila bina alasan tersebut dan daripada alasan tersebutlah kita akan bom anda semua dan kita akan gunakan alasan tersebut melindungi sejarah kami mengapa kami bom tersebut. Inilah kesilapan sebenarnya, saya tetap tegas pendirian saya. Ianya adalah kesilapan yang bodoh dan saya jemput Azmin Ali Anwar duduk di studio
bukti TV bagi menafikan perkara ini.